pergi ke Shuen, orang perasan apa hal Datuk ni pergi dengan couple, tengok sama je perempuannya kan, pergi ke hotel Shuen sebulan sekali, sebulan 2 kali, orang perasan tuan-tuan, orang perasan. Itu jenis macam tu lah, sambil menyelam minum air, dia perhati, tengok, pandang-pandang, jeling-jeling. Lepas tu dia tengok dalam mangkusuk pun dah nampak muka kawan tu, tak nampak muka lain lah. Kenapa bang nak makan bang? Abang nampak muka ayam dalam mangkusuk ni, pada otak kau. Depan mata pun nak tengok dalam mangkusuk. Jadi kalau kita anggap kerja kita sebagai ibadah, kita tidak akan melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau main Facebook pun tak adalah main Facebook dengan lelaki orang ke, dengan bini orang ke. Kalau tulis pun kat wall saja. Malaikat kalau perempuan tu tanya, itu pun nak beragak kan pada tanya khabar, tak apa ni, tanya macam-macam dah makan ke, abang dah sarapan ke, abang dah makan tengah hari ke, macam perempuan tanya aku. Terus X tak layan, aku buka cerita lain Kemudian last sekali, dia akan jadi pekerja yang berprestasi tinggi. Makna kata kalau SKT dia 90%, tapi kami sebenarnya memang macam tu. Kalau akak-akak nak kami dapat 90% pergi kerja PDRM, tapi kena bersedia lah, kena henyak dengan pegawai polis. Kan? Apa ni bodoh, tak kerti buat macam. Kalau larat telinga mendengar benda-benda macam tu, pergi kerja. Tapi confirm SKT 90%. Confirm. Kan? Bersedia lah. Kalau nak, tanya kawan-kawan kalau ada yang kerja di PDRM. Telinga ni mesti tebal 2 kaki kalau nak berprestasi tinggi. Jadi di sini kerja kita, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana kita kerja di sini. Tak apa kerja kita jumpa orang sakit, orang sihat jumpa pun, orang sakit dia jumpa, sakit mata, sakit telinga, sakit punggung, sakit perut, sakit hati, sakit jiwa, semua ada. Tak apa, kita tahan lah. Sebab kita nak jadi pekerja yang berprestasi tinggi. Baik, etika kerja. Ni baru masuk etika kerja. Okey, 2 fungsi, iaitu bertindak atas dunia di sekelilingnya dan menggunakan apa yang terdapat dalam dunia untuk menghasilkan sesuatu. Maknanya kita, itulah fungsi kita. Kan, apa yang berlaku sekeliling kita kena hadapi. Macam kakak-kakak di sini lah. Kan, kena hadapi orang yang sakit, orang yang macam-macam lah. Kemudian apa yang ada pada kita, kita gunakan untuk melakukan tugas yang diamanahkan pada kita. Itu kita kena buat lah. Kan? Okey. Kemudian kalau kerja dalam Islam ni, kita kena anggap sebagai satu perjuangan. Bukan setakat bekerja, tapi kita berjuang. Berjuang apa tu? Berjuang untuk memenuhi visi dan misi kementerian kita, jabatan kita. Macam kami PDRM, macam tuan-tuan perempuan sekalian KKM. Perjuangan tu, bila berjuang dapat pahala. Itu yang kata bila bekerja, bila berjuang tu, dia kerja tu dia ada ruh, dia ada semangat dia kan. Kan? Seperti mana yang Allah Taala sebut dalam Al-Quran, ya allazina amanu aufu bil uqud, surah Al-Azim. Kita ada aku janji ke? Masa kita apa tu ada perjanjian. Kata Allah, wahai orang beriman, tunaikan segala apa yang ada dalam aku janji kamu. Inna solati, sesungguhnya semayangku, wa nusuki, dan ibadahku, wa mahya, dan hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin, semata-mata kerana Allah. Hadirin, aku janji kita tu tiap-tiap semayang kita aku janji Allah SWT. Apatah lagi aku janji kita dengan majikan kita kena laksana. Hadirin tuan-tuan, kemudian bila kita bekerja, jangan lupakan perkara yang wajib. Semayang jangan tinggal, jangan tinggal semayang. Waktu makan walaupun sejam, tapi ambil curilah masa sikit, tak apa. Kan, kalau kakak waktu Jumaat tu kan, cuba luangkan masa sikit dengan kuliah ke Bahkemin ke apa ke. Ini shopping aja. Alah ustaz, betul lah masa shopping ustaz, shopping sama-sama perempuan. Allahu Akbar. Ada masa lain.
bincang dengan suami saya, ayang nak kau keluar dengan kawan ayang tu nak pergi shopping boleh bang? Boleh. Duit bang? Duit. Nak pergi shopping minta duit kat suami. Apa lah? Duit sendiri ada, dah bagi setiap bulan pakai duit tu kan. Okey. Kemudian ya, kita kena bersifat sederhana qanaah. Maknanya kita bersyukur dengan rezeki yang ada ya. Jangan kita anggapkan tak syok lah kerja KKM ni, tak maulah nak pergi tempat lain lah. Jangan. Kita tak tahu ya tempat lain macam mana. Macam saya lah, kita kami bersyukur daripada okey kan. Sebab kita kenal lah polisnya perangai macam mana kan. Alhamdulillah kita boleh tangani dengan baik. Alhamdulillah. Dan betul sekalian menangani kerana orang sakit, menangani kerana orang yang mengumpat orang sakit, doktor, jurang dan sebagainya. Okey kan. Dia jadi sebagai satu bentuk ibadah ya. Kemudian biarlah adil. Ya, kita adil ya. Majikan bagi kat kita macam ni, kita buat macam tu, macam ni juga ya. Biar sama, supaya gaji kita tu halal dalam kata yang sebelum ya. Kemudian tak boleh mencubur diri lah sebab kerja yang menghasilkan perkara yang haram lah. Saya sebut tadi lah kan. Dalam kerja tu ada pula buat MLM lah, ada lah buat Zulian lah, ada lah buat apa, jual Apalifit lah, macam-macam lah kan. Kalau nak buat benda-benda tu semua di luar waktu kerja kan ya. Kemudian harus ada kesepaduan antara tujuan ekonomi dan etika. Maknanya walaupun kita bekerja ini nak memenuhi visi dan misi jabatan, tapi etika pun kita kena ambil kira juga ya. Kita kena ambil kira, mesti ya ada timah rasa ya. Tak boleh nak ikut sangat macam EO. Sampai sini EO ada EO 27 27 tak ada. Semua kerana ke? Senyap je ni, takut nak bantu EO kan. Tak macam EO kan, kita jaga orang bawahan kita kan, di segi pentadbiran kan. Kena ada tolak ansur jugalah. Tak boleh strict sangat kan. Melainkan kalau orang tu memang benar-benar dikatakan pasti bermasalah, atau lain cerita lah. Kalau dekat 2 minit tu kita kata tak apalah, kesian saat ni tu dia balik pulang jauh, kesian dia. Kalau kita tak ikut sangat, nanti dia jadi apa-apa tengah jalan, nanti siapa nak tanggung kan. Jadi kita kena ada check and balance Kemudian kerja kita tu mesti selaras dengan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya kalau kita bekerja untuk aurat, pergaulan kita jaga, jangan betul-betul bertambah. Ini kalau perempuan tu macam adik-beradik kita lembut, alah tak kuasa, tepuk tapak nak berhenti, tak payahlah kena jaga pergaulan Kalau kata contohlah, kata kita diarah pada jabatan dari pocong-pocong kan, apa senang robik kan, janganlah goyang sikit-sikit dah lah. Ni goyang, that's the way I like it tak sedar bumbung tu saya 45 bukan nak kata siapa dalam ni, ini umum je lah kalau ada terasa minta maaf lah saya minta maaf lah tu baik. Peranan pekerja dia satu cerita daripada Sayyidina Ali satu cerita kisah Sayyidina Ali bin Abi Thalib ketika jadi pemimpin ditanya oleh rakyat dia. Dulu masa zaman pemimpin dulu, negara kita aman, tak ada ragu-ragu, tak ada jenayah. Kadar jenayah tak tinggi. Sekarang ni macam-macam, pantang aja, bawa beg dekat tengah pekan kena ragut. Kenapa jadi macam ni? Maka jawab Sayyidina Ali, semasa Umar Khattab jadi khalifah, rakyat dia adalah orang-orang seperti aku. Tapi masa aku jadi khalifah, rakyat adalah tadi orang seperti engkau. Kali je tu ayat power maknanya kita kalau nak jadi pekerja, nak organisasi kita jadi organisasi yang terbaik, kita mesti jadi pekerja yang terbaik. Itu sebenarnya tak ada jalan lain. Kalau kita nak KKM tu hebat, kita mesti jadi pekerja staf KKM yang hebat. Kerjanya bagus, prestasi tinggi, dapat menjalankan tugas sebaik-baiknya, dapat anugerah sana, anugerah sini. Kalau apa dipanggil KIK, bila KIK tu kan kita terbaik, 5S kita terbaik macam tu kan, barulah kita akan dihormati oleh kawan dan lawan. Tu dia
Jadi tuan-tuan dan puan, mainlah sesama didikan kerja kita sebagai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita duduk dalam majlis pun ibadah juga. Kan? Walaupun saya tak ajar daripada awal zikir kan, pasal apa tak payah cari dia terapi zikir ambil apa Hafiz Hamidun tu pasang la ilaha illallah deng deng Muhammadur Rasulullah deng deng. Tu passion dia sekarang kan. Zikir mesti ada muzik. Tak pergi lah tu cerita cara dia kan. Tapi yang penting kerja kita biarlah jadi ibadah. Aku ni telefon ni. Kan? Biarlah kerja kita jadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita niatkan daripada mula sampai ke akhir kan. Jadi waktu kita pun dah 12 suku ya. Jadi kita tak jadi untuk break kan, sebab orang masa pun mencemburui kita kan. Jadi sekarang ni saya buka ruang lah ya. Benda ni ya Allah, dua telefon aku ni dua kan. Minta maaf lah ni ada ceramah ni kita telefon kemudian itu telefon kemudian tu kemudian. Jadi saya buka ruang kepada tuan-tuan dan puan untuk kalau ada soalan-soalan ya. Tapi mungkin nanti kalau dah habis, kalau tak ada soalan, mesti kita buka sikit lah nak tunjuk beberapa perkara kan ya. Untuk kita hayati bersama sebagai seorang pekerja, sebagai seorang isteri, sebagai seorang suami walaupun bukan tak semestinya nasyid, tapi ingatlah satu perkara itu boleh jadi iktibar kepada kita dalam kehidupan. Tak kira lah Jadi saya buka soalan, kalau ada soalan-soalan daripada tuan-tuan dan puan. Tak apa, soalan apa-apa pun tak apa. Apa-apa soalan. Soalan perempuan dia rajin tanya soalan. Apa-apa soalan berkenaan dengan kemusykilan agama, semayang ke, puasa ke, zakat ke, haji ke, kan, tentang rumah tangga ke apa-apa lah. Itu gambar merah. Tak kenal. Macam aku kenal wajah ni, tapi di mana ya? Ini saya, gambar saya beberapa tahun dahulu. Sama je Belakang belakangkan Masjid Al-Budiah di Kuala Rasa. Lepas tu dia nama saya, nombor telefon ambil lah. Kalau rajin-rajin nak telefon lah. SMS ke dan sebagainya ada kat bawah tu. Tak nampak ke? Nampak kalau tak nampak tu, mana kena pergi semata ke tu, kena pergi ke mall tengah hari ni buat semata pun kan. Kalau tak nampak kan nampak Kalau email pun ada, tulislah email tu email m_azmi_haji@gmail.com. Facebook Muhammad Azmi Ismail. Kalau rasa tak dapat tengok muka lain, boleh tulis email tu terus dia akan dapat, dia terus pergi kepada saya. Boleh berkawan tak ada masalah. Saya terima siapa saja untuk jadi kawan dalam Facebook Kita menjalin hubungan silaturahim itu adalah anjuran agama kita, agama Islam Tapi ada batas dan had dia.